Buletin Didik 18 Mei bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 12 premis jagaan kanak-kanak di Melaka terpaksa ditutup selepas negeri itu mencatatkan 1,378 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD setakat 14 Mei lalu. Exco Kesihatan dan Antidadan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, peningkatan semula bilangan kes HFMD yang dilaporkan adalah selepas cuti Aidilfitri. Mengikut urutan, kebanyakan kes berpunca berikutan faktor pergerakan serta susulan pembukaan semula taska, tadika dan pusat penjagaan. Dilaporkan terdapat peningkatan 1,322 kes atau 24.6 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu 56 kes dengan 95.5% kes adalah kalangan kanak-kanak berusia bawah 6 tahun. Katanya sebanyak 8 kes HFMD dimasukkan ke ward pada Minggu Epidemiologi 19 iaitu 8 Mei hingga 14 Mei lalu. Ia meningkat sebanyak 6 kes lagi berbanding minggu sebelumnya iaitu 2 kes. Tambahnya lagi daerah Melaka Tengah mencatat 124 kes, peningkatan sebanyak 69 kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 55 kes. Sementara Alor Gajah dan Jasin yang sebelum ini tiada kes, masing-masing melaporkan 162 kes dan 115 kes. Setakat 14 Mei juga terdapat 3 kluster HFMD dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 16 kluster wabak dengan daerah Jasin mencatat bilangan tertinggi iaitu 11 wabak diikuti 4 wabak di Melaka Tengah dan Alor Gajah. Tadika, taska dan pusat jagaan merupakan premis tertinggi berlaku HFMD iaitu 12 kluster. Bagi mengekang penularan wabak, Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah telah memeriksa 30 premis setakat ini. Seramai 82 murid tingkatan 4 daripada 6 buah sekolah menerima sumbangan komputer peribadi atau laptop. Pemberian ini merupakan inisiatif Equity National Berhad Equinas dengan kerjasama Yayasan Didik Negara YDN. Majlis penyerahannya berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya dihadiri Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin. Sebanyak 350 unit laptop diperuntukkan oleh Equinas kepada murid terpilih di seluruh negara. Ini merupakan fasa terakhir penyerahan bantuan pembelajaran digital bagi kegunaan murid tingkatan 4 sesi 2022-2023. Yayasan Didik Negara merupakan agensi di bawah KBM yang bertindak menyelaras bantuan kepada murid terpilih daripada keluarga kurang berkemampuan. YDN sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak dan amat mengalu-alukan sumbangan daripada badan korporat dalam usaha memperkasakan pendidikan digital. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie menghadiri mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengerusi semalam. Datuk Dr. Razzie menerusi kenyataan di laman Facebooknya berkata, pelbagai perkara dibincangkan, antaranya aspek kesihatan rakyat menuju peralihan ke endemik, ekonomi dan pelaburan. Turut dibincangkan vaksinasi untuk kanak-kanak. Beliau memaklumkan mesyuarat mengambil maklum keputusan Kementerian Kesihatan KKM melanjutkan program vaksinasi kanak-kanak atau PIK Kids sehingga 31 Mei ini. Tambah Datuk Dr. Razzie, keputusan itu pastinya memberi lebih masa dan peluang kepada murid sekolah rendah mengambil suntikan vaksin. Usaha Ustaz Sumairi Zainul mendidik murid berkeperluan khas MBK dalam pengajian Al-Quran dan Fardu Ain Kafa mendapat pengiktirafan. Ustaz Sumairi antara penerima anugerah Guru Cemerlang Idkan Kafa dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ustaz Sumairi OKU Penglihatan mula mengajar sejak tahun 2016 di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Brickfields, Kuala Lumpur. Tahun 2018 sehingga kini, beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 181 sebagai guru kafa MBK. Ustaz Sumairi juga antara individu yang terbabit dalam bengkel pembinaan modul suaian kelas kafa MBK JAKIM 2022. Usaha dan sumbangan Ustaz Sumairi itu mendapat pengiktirafan daripada pihak Jawi.
Ia disampaikan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail dalam Perhimpunan Bulanan Warga Jawi dan sambutan Hari Guru. Selain Ustaz Sumairi, 8 lagi individu turut menerima anugerah yang merangkumi 3 kategori. Lagi sambutan Hari Guru 2022. Bagi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Putra Kulai, mereka memilih menghiburkan guru mereka dengan persembahan nyanyian dan tarian ketika majlis sambutan Hari Guru di sekolah. Melalui perkongsian di media sosial, suasana sambutan Hari Guru di sekolah itu gamat dengan sorakan apabila sekumpulan pelajar tingkatan 5 tampil membuat kejutan. Lagu lain yang dipersembahkan mereka termasuk Uptown Funk dari Bruno Mars dan lagu Baby Shark versi remix. Keadaan tambah gamat apabila kumpulan itu turut menampilkan aksi breakdance. Lebih mengagumkan, persembahan yang dibarisi pelajar daripada pelbagai bangsa dan latar belakang ini turut mengenakan baju Melayu. Para penonton termasuk guru-guru juga dilihat terhibur dengan tarian yang dimimik dari muzik video lagu Bersyukur Seadanya dendangan Hil Husaini. Di Perlis pula, sambutan Hari Guru diraikan sedikit berbeza. Sektor Pendidikan Khas SPK dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis menganjurkan program menderma darah peringkat negeri. Program diadakan di Dewan Pulai Sektor Sumber Teknologi Pendidikan BTPN Perlis di Kangar. Penyelaras program yang juga Ketua Penolong Pengarah SPK JPN Perlis, Saad Harun berkata, kelainan ditonjolkan antara usaha menarik masyarakat melakukan perkara sama. Ia juga sebagai usaha mengisi tabung darah di Hospital Tuanku Fauzia HTF. Sambutan pada pagi ini amat menggalakkan sebab kita bukan sahaja buka untuk guru, ramai juga daripada bank, askar, pelajar-pelajar juga ada turut serta lah. Pelajar-pelajar tingkatan 6 pun turut sama menderma juga pada pagi ini. Selain tugas hakiki sebagai pendidik, kumpulan penderma turut menganggap ia sebahagian sumbangan ikhlas mereka kepada masyarakat. Selain pada memberi didikan, beri dan sebagainya, ini juga salah satu perjuangan guru, sumbangan guru untuk negara, bukan sekolah sejahtera saja tapi negara sejahtera. Kadang-kadang kita menerima, kadang kita memberi. Hari ini saya memberilah, menderma untuk menerma darah lah untuk apa ni, keperluan untuk orang lain lah nanti insya-Allah. Rasa bangga lah dapat bantu orang yang memerlukan darah yang lain ya. Dah lama dah disebabkan PKP, lepas tu macam kes meningkat jadi tak berani nak pergi hospital. Jadi sekarang dah macam daripada wawarkan, so semangatlah nak derma. Program dengan kerjasama kaki tangan HTF ini juga merupakan acara tahunan setiap kali sambutan Hari Guru di Perlis. Berkat ketekunan hampir 2 tahun, sekumpulan penyelidik Universiti Tun Hussein On UTHM Batu Pahat Johor berjaya menghasilkan sebuah drone kargo terbesar di Malaysia. Projek bermula dengan aktiviti analisis dan reka bentuk, simulasi, fabrikasi, komponen, integrasi sistem dan pengujian terbang. Semua aktiviti dilakukan di fasiliti makmal projek Sea Drone di kampus Induk UTHM. Ia dihasilkan sekumpulan penyelidik daripada pelbagai bidang kemahiran di institut pengajian itu, turut membantu sekumpulan pelajar dan pakar industri. Projek dibiaya sepenuhnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan sebahagian daripada dana UTHM. Sea Drone digerakkan oleh kuasa bateri dan ia adalah daripada jenis multi-rotor vertical take-off and landing. Berat keseluruhan drone ni dia boleh mencapai 600 kg, okey, dan itu termasuk beban yang boleh diangkat. Jadi kita boleh katakan beban yang boleh diangkat sekitar 200 kg. Inisiatif ni datang daripada cabaran yang diberikan oleh
YBM terdahulu tentang siapa boleh buat drone yang boleh angkat 200 kilo. So masa tu UTHM menyambut cabaran tersebut dan kami present beberapa kali di KPT untuk mendapatkan drone dan akhirnya kita dapat demo satu drone yang boleh angkat 200 kilo. Kejayaan ini turut meletakkan UTHM dalam senarai Malaysia Book of Records bagi kategori beban terberat yang boleh diangkat sesebuah drone. Ia juga dijangka membuka episod baru kepada industri pengangkutan negara. Memasuki fasa peralihan ke endemik, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN akan menggiatkan lagi program Hasil Your Tax Buddy dengan fokus memberi kesedaran dan pendidikan mengenai cukai kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Nizum Sairi berkata, program akan dianjurkan secara hybrid di mana pelajar IPTA dan IPTS mempunyai pilihan untuk mengikutinya secara bersemuka ataupun dalam talian. Beliau berkata ketika fasa pandemik COVID-19, program Hasil Your Tax Buddy yang dikhaskan kepada generasi muda, khususnya di IPTA dan IPTS, hanya dilaksanakan secara dalam talian. Namun beralih ke fasa endemik ini, LHDN sudah mula mengatur pelbagai program berteraskan pendidikan cukai untuk golongan sasar secara hybrid. Setengah-setengah program itu pendekatan fizikal dan bersemuka itu adalah lebih efektif, keberkesanannya adalah lebih. Tapi sekarang ini kita juga telah biasa mengendalikan program secara online, secara virtual. Kita boleh mengendalikan juga secara demikian ataupun secara hybrid. Tambahnya program yang dianjurkan menggabungkan elemen pendidikan cukai dan keusahawanan menerusi aktiviti seperti pameran, taklimat keusahawanan dan percukaian serta klinik cukai. Antaranya program-program sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri juga mula dianjurkan seperti biasa di LHDN negeri maupun cawangan. Walaupun kita sebenarnya banyak norma-norma baru yang kita perlu adapt dan biasakan diri, namun seperti juga tema adalah maknanya yang tradisi yang lama tu tetap satu yang nostalgia yang sangat penting untuk kita terus pegang generasi ke generasi lah, seperti sambutan Hari Raya ni lah. Datuk Nizam ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran LHDN Kelang. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail berkenan melancarkan garis panduan tata cara memain dan menyanyikan lagu rasmi Negeri Perlis Amin Amin. Majlis Agama Islam Perlis MAIPS menerusi edaran panduan terbabit menyebut tata cara berkenaan mengandungi 3 perkara yang perlu dilaksanakan ketika menyanyi dan mendengar lagu rasmi itu. Tata cara berkenaan adalah berdiri dalam keadaan sedia, kepala menunduk sedikit bagi menunjukkan sikap merendah diri. Selain itu, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri atau bersedekap serta diletakkan di hadapan bahagian bawah. Berangkat sama pada majlis ini ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil serta anak anda baginda Sharifah Katrina Noraniah, Sharifah Farah Adriana dan Syed Sirajuddin Arif Putra. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, tata cara menyanyikan lagu rasmi sesebuah negara atau negeri adalah bagi menggambarkan identiti masing-masing kepada orang ramai. Enactment Lagu Negeri Perlis 2021 mula berkuat kuasa pada 1 Januari lalu selepas mendapat perkenan Raja Perlis dan ia seharusnya dilaksanakan oleh semua pihak selepas ini. 30.2% atau lebih sejuta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini lengkap vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak Big Kids. Mengikut laman sesawang COVID Now, 46.5% atau lebih 1.6 juta kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 93.4% atau lebih 2.9 juta individu telah lengkap vaksinasi. Manakala 96.5% atau lebih 3 juta orang daripada golongan sama telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. 68.3% atau lebih 16 juta golongan dewasa sudah menerima dos penggalak.
manakala 97.6% atau lebih 22.9 juta orang telah lengkap 2 dos. 98.8% atau lebih 23.2 juta orang dewasa pula telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sesuai dengan kedudukannya sebagai negara berpenduduk paling ramai di dunia, China mempunyai lebih 240 juta penduduk menerima pendidikan di peringkat universiti. Menurut laporan Kementerian Pendidikan China, tahun ini jumlah mereka yang menerima pendidikan di peringkat tinggi ialah lebih 44.3 juta orang. Ini selaras purata 13.8 tahun pendidikan yang perlu dilalui oleh penduduk di China sebelum mereka memasuki alam pekerjaan. Jumlah mereka yang terbabit dalam pembelajaran secara dalam talian juga agak tinggi pada lebih 370 juta orang pengguna. Lebih 330 juta daripada mereka sudah menamatkan pengajian. Mengikut laporan itu, China menawarkan lebih 30,000 jurusan pendidikan dan lebih 11,000 kursus terbuka secara dalam talian. Masalah kekurangan air di Pakistan semakin membimbangkan. Menurut pakar alam sekitar, keadaan itu dibimbangi akan mengheret negara itu ke arah kebuluran. Keadaan dipercayai berpunca akibat suhu panas yang melanda India dan Pakistan sejak penghujung April lalu. Hampir seluruh kawasan di negara itu terkesan, antaranya di wilayah pertanian Tarpakar. Banyak kawasan pertanian musnah akibat suhu panas dan kurang hujan. घर वगैरह आहे उहो पई असांजो डठा पिया आहिनि तव्हां ॾिसो पिया साम्हूं उन वजह सां असां वटि पाणी जी ॾाढी कमी आहे माना ऐं पखी पिंजण उहो जीत जानवर सभु असां वटि माना बोरान आहे पाणी जो सफ़ा बोरान आहे तमामु उन वजह सां असांखे अर्ज़ु करूं था त असांजो अर्ज़ु मञो त पाणी जी जेको आहे जो असांखे पाणी वधाए ॾियो. Kunri yang pernah mendapat julukan kawasan Cili Merah Asia antara yang turut terjejas akibat perubahan cuaca itu. 3 साल के अंदर अंदर जो 80% पूरे मुल्क का पैदा करता था, आज अगर 3 साल पहले जो थी उसका आज इस करंट ईयर का मैं बता रहा हूँ कि 20% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे भी कम है. लेकिन जो लगाई है लोगों ने उसको भी इस तरीके से अभी ट्रांसप्लांट किया है मिर्च को. Turut terjejas pengusaha tanaman limau, falsa dan mangga. Mereka mendakwa kekurangan air menyebabkan tanaman mereka mengecut. Sukan C Vietnam, golf antara sukan paling menonjol. Hari terakhir untuk sukan itu, skuad golf negara menambah 1 lagi pingat emas dan 1 perak. Pingat emas diraih dalam acara berpasukan lelaki, manakala skuad wanita terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Berlangsung di Heron Lake Golf Course and Resort, Malaysia membariskan Marcus Lim, Ervin Chang dan K. Rasri Kanesh dalam acara akhir berpasukan lelaki bertemu Thailand. Ervin yang juga pemenang pingat emas acara individu tidak berdepan masalah, mudah mengatasi Wirawish Nakparcha dengan 2 mata walaupun berbaki 1 lubang. Manakala bagi Marcus, dia gagal membantu kem negara untuk menyumbang mata apabila tewas di tangan Ratchanun Chantananuwat dengan hanya 1 mata. Giliran Rasri Kanesh bertemu Pongsapak Lau Pak Di, pemain muda berusia 18 tahun itu cemerlang mengawal kelebihan sejak di lubang keempat, sekaligus mengutip 1 mata di hujung permainan bagi memutlakkan keputusan penuh 2-1 ke atas Thailand. Bahagian wanita, kem negara yang diparisi Janith Wong dan Mirabel Ting juga berdepan Thailand dalam penentuan untuk pingat emas. Janith kalah 1 lubang kepada Ila Galitski sementara Mirabel mensia-siakan kelebihan 3 mata sebelum berakhir dengan keputusan seri ketika menentang Natharita Vongtavilap. Tamat permainan, skuad wanita negara tewas 0.5 berbalas 1.5 mata. Sukan C Vietnam, skuad golf negara mencatat keputusan paling gemilang dalam sejarah Sukan C apabila membawa pulang 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Sukan karate, prestasi kontijen Malaysia tidak kurang hebatnya. Hari pertama untuk sukan karate pada hari ini, kontijen Malaysia menambah 2 lagi pingat emas. Senarai kedudukan pingat setakat jam 7 malam tadi, kontijen Malaysia sudah mengumpul 26 pingat emas, 30 pingat perak dan 61 gangsa.
Tuan rumah Vietnam masih di kedudukan teratas dengan 108 pingat emas, 67 pingat perak dan 66 pingat gangsa. Liga Malaysia, Liga Super, Sabah naik tangga kedua Liga apabila menundukkan Penang 4-2. Sabah bertemu tuan rumah Penang. Berpunca satu asakan dari sebelah kanan, Badrul Bakhtiar menanduk masuk gol pertama perlawanan. Separuh masa kedua juga daripada gerakan hampir sama, kali ini giliran T. Saravanan mencuri tumpuan apabila menampan masuk gol penyamaan Penang. Saingan semakin sengit. Disusuli gol daripada Jackson De Souza, Sabah kembali mengungguli. Kedudukan Sabah semakin selesa apabila Badrul menjaringkan gol kedua peribadi. Kealpaan benteng Penang ketara. Giliran Stuart John Wilkin membolosi gawang Penang, Sabah 4-1 mendahului. Di sebalik menjaringkan satu gol lagi, kali ini menerusi Hilal El-Helwi, Penang gagal menafikan penguasaan Sabah. Penang 2, Sabah 4. Baik, kita beralih ke perkembangan hiburan tempatan. Lagi kejayaan yang dicatatkan oleh penyanyi negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terbaru wajah beliau antara yang dipaparkan di papan iklan digital Times Square, New York, Amerika Syarikat. Penghormatan itu adalah sebahagian daripada kempen platform penstreaman muzik digital Spotify. Menerusi perkongsian di Instagramnya, Datuk Seri Siti Nurhaliza mengakui bersyukur dengan penghormatan berkenaan. Jelas beliau penampilannya itu mewakili Malaysia dan sebahagian daripada kempen Equal oleh Spotify. Equal adalah program peringkat global yang memupuk kesamaan wanita dengan memaparkan artis wanita dari seluruh dunia. Terdapat 35 senarai lagu atau playlist Equal menampilkan artis dari 50 negara. Visual pertandingan akhir kapal terbang kertas di Salzburg, Austria mengakhiri buletin didik malam ini. Seperti yang pernah dilakukan oleh kebanyakan kita, pertandingan itu membabitkan pelbagai kategori, antaranya masa paling lama di udara dan jarak paling jauh. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.